Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, khususnya para penonton di FB Live, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, petang ini kita sekali lagi bertemu untuk siri bicara bersama Mufti Negeri Kelantan ini, dan topik kita pada petang ini ialah fiqh ibadah korban untuk siri yang kedua. Dan sudah pasti untuk kita ambil peluang bersama-sama petang ini, berebutlah peluang kita bersama-sama ini kerana kita sudah hampir ke ambang Aidil Adha. Aidil Adha, tuan-tuan dan puan-puan semua, kita akan menyambut satu suasana yang tidak ada pada bulan-bulan lain, tidak ada pada masa-masa lain setiap tahun, iaitu 4 hari di dalamnya, 10 Zulhijjah, 11, 12 dan 13, hari disyariatkan untuk kita semua melaksanakan ibadah korban. Cuma dalam melaksanakan pelbagai ibadah ini, sunat wajibnya dan macam-macam hukum hakamnya, alangkah baiknya kalau tuan-tuan kita ambil peluang untuk kita bersama dengan orangnya. Sebab itulah pada petang ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Jabatan Mufti Negeri Kelantan dengan kerjasama Urustia Penerangan Negeri Kelantan yang kita adakan satu lagi slot untuk tuan-tuan dan puan-puan berbicara, bertanya, beramah mesra, bertanyakan khususnya untuk kita selesaikan masalah-masalah fiqh ataupun hukum hakam yang tuan-tuan ada dalam kotak fikiran masing-masing dan bertanya kepada yang belum tentu ada jawapannya. Hari ini kita akan membawa tuan-tuan bersama-sama, kita mendengar dan kita memahami sama-sama apa yang akan disampaikan oleh tetamu kita tidak lain tidak bukan Yang Berhormat Sahibus Samahah Datuk Haji Muhammad Syukri bin Muhammad, Mufti Kerajaan Negeri Kelantan. Untuk slot ini, petang ini, sebagaimana pada episod yang pertama minggu lepas, kita akan bagi peluang dulu untuk tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslimat semua, para penonton, kita mendengar dahulu bicara daripada Datuk Mufti. Kemudiannya kita akan sediakan pada tuan-tuan semua sebagaimana yang tertera di FB Live kita sekarang ini untuk bertanya. Boleh ajukan di situ untuk post sebagai post di Jabatan Mufti Negeri Kelantan, ataupun boleh ajukan soalan kepada nombor WhatsApp di nombor yang tertera di paparan Facebook kita ini. Baiklah, untuk tidak melengahkan masa, apa kata kita ambil peluang dahulu petang ini untuk bersama-sama dengan Yang Berhormat Sahibus Samahah Datuk Mufti Negeri Kelantan untuk beliau menyampaikan dahulu kata-kata permulaan sebagai bicara kita pada kali ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syara'a li'ibadihi at-taqarrub ilayhi bidhabbihil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul fadli wal imtinan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, afdalu man qama bi syara'i'il Islam wa haqqaqal iman. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiz ziham. Terima kasih kepada moderator kita Al-Fadil Ustaz Amir Azizi, juga kepada para penonton yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kali ini kita dapat bersama di udara dalam ruangan mungkin kita namakan pencerahan dalam hal-hal yang berhubung dengan hari raya kita, iaitu Aidul Adha dan juga amalan korban kita. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu saya telah menyebut bahawa
hari raya kita ini sama ada Idul Fitri ataupun Idul Adha adalah hari raya yang bersifat Rabbani. Hari raya kita ini adalah hari raya yang bersambung dengan tali Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Jadi dalam apa juga aktiviti kita tidak terlepas terus berpegang dengan tali Allah. Artinya kita berpegang kepada agama Allah. Kita berpegang dengan syariat Allah. Kita berpegang dengan peraturan-peraturan yang Allah telah tetapkan. Jadi oleh kerana itu kita sebut hari raya kita ini adalah hari yang dikaitkan dengan Rabbani. Kita sambut dengan takbir, kita sambut dengan sembahyang sunat hari raya. Jadi hari raya kita ini adalah hari persatuan, bukan hari perpecahan. Persatuan umat yang harus kita lakukan, yang kita laksanakan dalam kehidupan kita. Sesungguhnya dunia yang kita hidup hari ini, kita dihantar ke dunia ini adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tempat ujian. Siapakah di antara kamu yang mampu melakukan amalan-amalan dengan terpuji ataupun yang cemerlang. Ahsan. Dan kita ditimpa ujian ini, didatangi ujian ini dalam pelbagai bentuk, dalam pelbagai ragam. Macam sekarang ini, kita masih lagi berhadapan dengan musibah COVID-19. Walaupun kita bersyukurlah kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, nampaknya perkembangan yang begitu baik, perkembangan yang begitu positif masih ada lagi dan belum betul-betul kita bebas daripada COVID-19 ini. Dan kita tahu bahawa menjalani kehidupan di dunia ini, kita sebenarnya sedang dalam perjalanan menuju alam akhirat. Kita sekarang ini sedang berusaha mendapatkan yang kita selalu doakan, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Maknanya kita sedang berusaha untuk mendapat hasanah di dunia ini, dan kita mengharapkan kita juga mendapat hasanah di akhirat nanti. Dan dalam menjalani kehidupan ini, sudah tentu bila Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu liyabluwakum, untuk diibtilakan kamu, untuk dikenakan ke atas kamu musibah. Dan musibah yang terkena pada manusia ini tidak ringan, ya, bahkan berat dan sukar. Macam COVID ini, bayangkan negara kita kehilangan 2.5 bilion satu hari, dan dunia seluruh pun berhadapan dengan sedemikian rupa. Jadi ujian yang paling banyak terkena ke atas siapa saja yang dekat dengan Allah. Siapa saja yang hampir dengan Allah, orang inilah yang lebih banyak diuji. Kita lihat ataupun kita perhatikan yang disabdakan oleh Rasulullah mengingatkan kita semualah. Kata Rasulullah, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Sekeras-keras ataupun orang yang paling keras
menerima bala, ditimpa ujian di kalangan manusia ini ialah al-anbiya, para nabi-nabi. Maknanya nabi yang paling keras ditimpa ujian. Thummal ulama, kemudian selepas nabi, para ulama akan diuji dengan pelbagai bentuk. Thummal amthal fal amsal, kemudian orang yang berikutnya yang disusuli oleh mereka yang seumpamanya dan mereka yang seumpamanya. Sebab itu kita dalam cerita Idul Adha ini selalu dipaparkan mengenai ujian yang menimpa Nabi Ibrahim AS dan puteranya. Besar tak besarnya ialah perintah supaya menyembelih anaknya sendiri. Perintah ini melalui mimpi. Tetapi kita belajar dalam akidah, kita belajar dalam tauhid bahawa mimpi para nabi adalah wahyu. Jadi hal ini saya suka peringatkan kepada para penonton, para pendengar. Jangan pula kita bila bermimpi, kita menjadikan mimpi kita itu sebagai hujah. Ya, mimpi kita, orang biasa ini, orang awam ini tidak boleh menjadi hujah. Para nabi memang mimpi mereka adalah wahyu. Jadi kadang-kadang kita menjadi dalil untuk membaca wirid, membaca itu, membaca ini melalui mimpi. Kita orang awam, mimpi kita itu adalah mimpi biasa, dan Rasulullah mengajar kita, kalau kita bermimpi, andainya mimpi kita itu menakutkan, maka kita bangun daripada tidur kita itu ludah sebelah kiri dan minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya perkara-perkara buruk, perkara-perkara negatif tidak berlaku kepada kita. Andainya mimpi kita itu adalah mimpi baik, kita mohon kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala supaya mimpi itu menjadi kenyataan. Tetapi dia bukan menjadi dalil ataupun dia menjadi hujah. Jadi cerita Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih anak ini adalah dalil yang sebagai wahyu. Sebab itu ada ulama berpendapat bahawa walaupun Nabi Ibrahim, tetapi ada setengah ulama berpendapat ini adalah amrul ibtila, iaitu perintah Allah dalam bentuk sebegini rupa, iaitu dalam bentuk mimpi ini, bukan perintah hukum, tapi perintah untuk ujian. Bukannya amrut tasyri'. Ini ada pendapatlah. Bertujuan untuk menguji sejauh mana ketabahan, sejauh mana kesanggupan orang yang diuji. Sekaligus untuk mengangkat kedudukan, mengangkat ketinggian martabat orang yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syariat, bila kita kata sambut raya Idul Adha, memang ada dua ibadat besar, ya. Satunya ibadat haji. Kalau Idul Adha ni ibadat haji. Sebaik saja selesai ibadat haji, maka kita disunatkan berkorban. Itu bagi Idul Adha. Manakala hari raya hari raya puasa kita, Idul Fitri, kita sambut Idul Fitri, tetapi ada juga ibadat namanya zakat fitrah. Jadi zakat fitrah bergandengan dengan Idul Fitri. Adapun Idul Adha ini bergandengan dengan korban. Kedua-duanya adalah menggambarkan tentang
prihatin Islam ni terhadap nasib fakir miskin, nasib masyarakat yang kita panggil tumpuan kepada sosial, ya, perhatian kepada sosial, ya. Zakat fitrah adalah untuk disampaikan kepada fakir miskin. Daging korban juga sebahagiannya adalah untuk disampaikan kepada fakir miskin. Dan kita tahu bahawa ajaran agama kita ini sangat prihatin, sangat mengambil berat tentang persoalan kemasyarakatan ini, iaitu supaya tidak ada yang tertindas, supaya tidak ada yang tertekan. Golongan fakir miskin ini jangan sampai tertekan. Kerana itu perlu diberi pembelaan, sehingga kan siapa-siapa yang tidak mempedulikan kedudukan anak yatim, kedudukan orang miskin, dikatakan sebagai pendusta agama. Tahukah kamu siapakah pendusta agama? Itulah mereka yang tidak mempedulikan hal-hal kemiskinan, tidak peduli kepada hal-hal anak yatim. Jadi ini semua menggambarkan bahawa syariat Islam menampilkan tata cara, termasuklah korban, tata cara yang betul, tata cara yang benar. Dan inilah saya sebut pada minggu lepas bahawa syariat Islam ini adalah syariat yang memanusiakan manusia. Artinya biar kita ini sebagai manusia jadi betul-betul manusia. Jangan kita wajah saja, fizikal kita saja manusia, tapi perangainya adalah kebinatangan. Sebab itu bila Nabi Ismail digantikan dengan haiwan, artinya kita kena jangan sampai membunuh sesama manusia. Dan kita jangan jadi sifat-sifat keberdatangan itu menjadi hiasan hidup kita. Jadi kita ganti ganti daripada manusia kepada haiwan. Maknanya kita nyahkan watak kebinatangan itu. Sebab itu kena sembelih. Sembelih lembu, sembelih kambing itu artinya nak mematikan sifat-sifat kebinatangan, ganti dengan sifat-sifat kemanusiaan. Oleh kerana itulah di hari raya ini kita perlu berkorban, memberi sumbangan kepada keluarga kita yang terdekat, kita memberi sumbangan kepada kaum kerabat, kita memberi sumbangan kepada jiran-jiran tetangga kita, sahabat handai kita, golongan fakir dan miskin. Bahawa kita sama-sama perlu ingat ajaran agama kita ini, ajaran Islam, kita tidak hanya perlu berseronok makan minum begitu saja. Kita berseronok menikmati makanan minuman lazat untuk kita sahaja. Karena kalau itu sebenarnya bukan ajaran agama kita. Ajaran kita bukan semata-mata kumpul harta, tetapi harta itu perlu diagih-agihkan. Sebab itu ada zakat fitrah, ada zakat. Kemudian untuk Idul Adha ini ada korban. Jadi dalam pada masa minggu lepas pun saya telah sebut bahawa mental kita ini, mental perjuangan kita perlu kita pertingkatkan bila kita nak berhadapan dengan Idul Adha ini. Mental semangat berkorban itu perlu ditinggikan supaya kita pemikiran kita, sumbangan kita, korban kita itu adalah korban yang menjadi suatu perjuangan. Pada kesempatan ini juga kita seharusnya merasa bersyukur
apabila kita dikurniakan sedikit kelebihan berbanding dengan orang lain, ya, ada kelebihan harta, maka syukur kita itu kita gambarkan, kita terjemahkan kepada melakukan ibadat korban. Tetapi sebenarnya kekayaan kita itu sebenarnya adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam takbir kita kata walillahil hamd. Hanya puji-pujian itu yang layak diberikan hanya kepada Allah. Ya. Maka kita ingatlah harta yang ada ini dikurniakan Allah. Walillahil hamd. Kedudukan kita, pangkat kita yang agak lebih, maka kita walillahil hamd. Apa sajalah kelebihan-kelebihan, kekuatan yang ada pada kita, kita pun menyebut walillahil hamd. Segala pujian itu terhak hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran menyebut bahawa apa tu, kalau kita kata apa dalilnya selain daripada cerita yang Nabi Ibrahim dan Ismail, Al-Quran menyebut fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, hendaklah kamu sembahyang hari raya untuk semata-mata mengabdikan diri kepada Tuhanmu. Rabb, Tuhan yang mentadbir alam ini. Wanhar, ini bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Wanhar ini maknanya sembelihan unta. Jadi dia bahasa Arab ni ada satu kalimah namanya zabh, sembelih. Tetapi kalau unta disebut anhar, wanhar, dan sembelihlah korban. Sebab unta ni dia leher dia tu jenjang sikit, lehernya panjang sikit. Dan kelebihan kita berkorban ini, kata Rasulullah SAW, tiada satu amalan yang dilakukan oleh anak Adam ini pada hari raya korban yang terlebih baik, yang terlebih disukai, yang terlebih disayangi Allah daripada menumpahkan darah, iaitu korbanlah, menyembelih haiwan korbanlah. Dan bahawasanya korban itu akan datang pada hari kiamat, dengan maknanya kalau kita sembelih lembu, kerbau, kambing, datang dengan tanduknya, dengan kukunya, sesungguhnya darah yang mengalir itu, kata Rasulullah, jatuh ke bumi ada nilainya. Dan dalam satu sabda yang lain Rasulullah menyebut bahawa perbesarkan azimu, perbesarkan, agungkan korbanmu. Sesungguhnya korban itu jadi kenderaan. Kalau sekarang ini di dunia kita memilih kereta-kereta yang baik, kenderaan yang baik, ya, kereta-kereta yang hebat-hebat, tetapi pada mahsyar nanti, untuk kita melalui titian siratal mustaqim, kita akan menaiki haiwan-haiwan korban kita inilah. Itu barangkali sebagai mukaddimah, dan selepas ini kita buka untuk para penonton mengemukakan apa-apa pertanyaan ataupun persoalan untuk pencerahan. Alhamdulillah, saudara-saudari, para penonton sekalian, kita baru sahaja disajikan ilmu tentang hukum hakam, sedikit sebanyak latar belakang tentang kita ni nak sambut tak lama lagi tuan-tuan, iaitu Aidil Adha. Dan di sana tadi Yang Berhormat Sahibul Samaha Datuk Mufti Negeri Kelantan telah menyebutkan kepada kita, di sana ada dua perkara yang besar di musim Aidil Adha ini, iaitu ibadah
haji dan ibadah korban. Dan begitu juga macam mana kita nak memanusiakan manusiawi kita ni, kemanusiaan kita ini supaya kita menjadi seorang yang benar-benar bersifat dengan sifat kemanusiaan. Dan sebagaimana yang saya sebutkan awal-awal tadi, bahawa siaran kita ini disiarkan secara langsung dari Jabatan Mufti Negeri Kelantan, dan kita bersiaran secara langsung di FB Live ini dengan kerjasama Urustia Penerangan Negeri Kelantan dan juga Jabatan Mufti Negeri Kelantan. Dan kita buka kepada tuan-tuan dan puan-puan semua untuk mengajukan soalan-soalan kepada Yang Berhormat Sahibul Samahah Datuk Mufti. Dan saya sudah pun terima satu soalan yang dipanjangkan kepada kita, iaitu soalannya Yang Berhormat Datuk, mana lebih afdal kita buat ibadah korban ataupun kita nak sedekahkan seekor kambing yang nak dibuat korban tadi kepada orang miskin untuk dia pula buat akikah. Ada seorang miskin, saya fahamnya soalan beginilah tuan-tuan saudara semua. Ada seorang miskin yang dia kenal, jadi perlukan juga buat akikah, belum buat akikah lagi. Dan orang ni pula dia berniat untuk buat ibadah korban dengan seekor kambing. Jadi antara nak korban sendiri kambing tadi ataupun kita nak sedekah kepada orang miskin untuk buat akikah, mana satu yang lebih afdal? Saya silakan kepada Yang Berhormat Datuk. Terima kasih kepada Al-Fadhil moderator kita. Soalan ini soalan biasalah dikemukakan. Tanya mana lebih afdal. Apabila kita para penonton yang dikasihi, kita kena ada satu sifat tamak kepada pahala. Biasanya dalam hidup kita ini tamak kepada harta. Memang harta kita itu mesti kita, orang putih kata kena convert. Kita kena tukar dia menjadi pahala. Jadi bagi mereka yang mampu, afdalnya ialah dia sendiri korban untuk diri dia dan dia sedekahkanlah kambing itu kepada orang miskin itu. Itu yang lebih afdal. Maknanya tidak ada kata mana afdal, dia korban kambing itu untuk diri dia atau dia beri pada orang lain. Dia kalau ada rezeki lebih, dia korban untuk dia dan dia sedekah juga kambing itu kepada orang miskin supaya orang miskin itu pun boleh berkorban. Macam orang kaya-kaya kita sekarang lah. Dia pergi umrah dan dia bawa bersama dia orang-orang miskin pergi umrah. Jadi dia dapat pahala umrah sama seperti orang-orang yang dia sponsor itu. Ini kalau nak bercakap pasal afdal. Tetapi ada satu persoalan tadi, belum akikah. Ini persoalan akikah dengan korban. Di situ timbul satu persoalan lain. Mana afdal antara akikah dengan korban? Kalau berdasarkan kepada hadis Nabi bahawa setiap kanak-kanak itu murtahinun, masih merupakan terhutang kepada akikahnya, maknanya selagi dia tak bayar hutang akikah dia ni, masih dia terhutang lah. Oleh kerana itu afdal lah dia menyelesaikan akikahnya dahulu sebelum dia korban. Tetapi maknanya kalau seekor lembu ada 7 bahagian, 1 bahagian diambil untuk akikah. Dia akikah. Kalau kambing tadi dia sedekahkan kepada orang miskin itu, kemudian orang miskin itu merasakan mengingati bahawa anaknya masih belum akikah. Dia akikah lah anaknya itu. Jadi korban tu ada masa-masa akan datang. Selesai dulu akikah. Itulah jawapannya. Ya. Alhamdulillah, saudara-saudari para penonton sekalian, mudah-mudahan penjelasan itu menjawab kepada persoalan yang diajukan kepada Yang Berhormat Sahibul Samahah Datuk Mufti. Dan sekarang ini saya nak ajukan pula soalan seterusnya daripada Hafiz Mahsa ini.
menyatakan begini, Ya Muhammad Datuk, mohon pencerahan kepada satu isu. Katanya ada seramai 7 orang adik-beradik ingin berkongsi wang RM100 setiap orang, dan untuk dapatkan satu bahagian korban RM700. 7 orang berkongsi duit RM100, so genaplah RM700 untuk satu bahagian. Cuma mereka 7 beradik ini nak laksanakan ibadah korban ni bagi pihak arwah ibu mereka. Dah gemulah dah maknya. Dah. So soalannya, adakah yang pertama sekali, adakah cara sebegini dibenarkan oleh syarak? 7 orang berkongsi untuk dapatkan satu bahagian. Dan yang kedua, kalau sekiranya tidak dibenarkan atau tidak bertepatan dengan syarak, apakah nasihat daripada Sahibul Samah Datuk Mufti kepada mereka 7 beradik ini? Terima kasih. Yang pertama saya kena perjelaskan bahawa kita tak boleh korban kepada orang yang telah mati. Orang yang telah mati kita tak boleh korban bagi pihaknya. Hanya yang boleh, andai kata sebelum si mati itu meninggal dunia telah berwasiat. Itu boleh dilaksanakan. Tapi kalau tidak ada wasiat, kita tak boleh kata nak mana-mana lah. Kita berasa nak beri pahala ke mak kita, maka kita pun nak korban. Adapun pakatan tadi, 100 orang untuk dapat 700 satu bahagian, itu tidak ada masalah. Perkongsian itu boleh dilaksanakan dan masing-masing share, dapat saham lah, sikit sorai lah. Kerana 700 tu hanya satu bahagian. Tetapi kalau anak-anak ini teringin nak menyampaikan juga pahala kepada ibunya yang telah meninggal dunia, mereka berkorban, 7 adik-beradik ini wakilkan pada satu orang adik-beradik untuk niat berkorban, kemudian berkorbanlah, dan dalam masa yang sama dia berniat pahala korban ini sedekahkan kepada ibu. Jadi bukan berkorban atas nama ibu, tapi berkorban atas nama 7 adik-beradik, seorang yang mewakilinya, dan memohon kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, andainya korbannya ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sampaikanlah pahalanya itu kepada ibunya yang telah meninggal dunia. Itulah caranya. Ya. Baik, Alhamdulillah, mudah-mudahan terjawab kepada kalau betul-betul 7 beradik tadi ingin laksanakan ibadah korban tahun ini, mudah-mudahan mendapat pencerahan yang sebaiknya. Kita terus kepada soalan yang seterusnya. Ada antara soalannya yang bagi daripada penonton kita, menyatakan bahawa sebagaimana kita maklum, haiwan untuk dijadikan korban mestilah haiwan ternakan. Cuma soalan ni sangat basic, Datuk, iaitu dia tanya mana satukah yang lebih afdal antara kita nak korbankan unta ataupun lembu kah, ataupun kambing kah, atau biri-biri kah, atau yang mana satu, atau seumpamanya lah, adakah ada yang lebih afdal ataupun tidak afdal? Silakan Datuk. Terima kasih. Ini perlu pada penjelasan lanjut, iaitu pencerahannya. Dia dari segi al-an'am itu, haiwan al-an'am ni yang paling banyak daging ialah unta. Kemudian diikuti dengan lembu, kerbau. Kemudian diikuti kambing, biri-biri, kibas. Jadi kalau kita tanya mana afdal, afdalnya ialah yang paling banyak dagingnya lah, iaitu unta, kemudian diikuti dengan lembu, kerbau, kemudian diikuti kambing, biri-biri, kibas. Itu dari segi banyak daging. Jadi yang afdalnya ialah yang banyak daging. Baik. Timbullah persoalannya, kalau seorang itu berkorban seekor unta, dia seorang berkorban seekor unta, maka inilah yang afdalnya. Kalau dia berkorban seekor lembu, seorang diri dia tu dengan seekor lembu, inilah yang afdalnya berbanding dengan seekor kambing. Dia seorang, maknanya dia berkorban untuk 7 bahagian.
Tetapi kalau seekor unta, seekor lembu, 7 bahagian, dia hanya mengambil 1 bahagian saja. Berbanding dia berkorban seekor kambing. Tentulah kambing atau biri-biri lebih daripada 1 bahagian daripada unta. Sebab seekor untuk seorang. Yang ini seekor untuk 7 orang. Jadi keadaan ini perlu diberi perhatianlah bahawa seekor kambing afdal berbanding dengan 1 bahagian daripada seekor unta. Tetapi kalau seorang itu berkorban seekor unta dan dia juga si B ni, Ahmad ni berkorban seekor kambing. Orang ini seekor unta. Seorang sama seorang. Tentulah unta itu yang lebih afdal daripada seekor kambing. Tetapi kalau seekor kambing dengan 1 bahagian daripada unta, 1 bahagian daripada lembu, 1 bahagian daripada kerbau, maka kambinglah lebih afdal. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Yang Berhormat saya bersama Datuk Mufti atas pencerahan itu. Dan sekali lagi saya ingin war-warkan kepada sahabat-sahabat yang sedang menonton, boleh sampaikan kongsikan page ini kepada rakan-rakan yang lain, kerana kita masih lagi bersiaran secara langsung untuk siri yang kedua, Fiqh Ibadah Korban, bicara bersama Mufti Negeri Kelantan, dan kita tampilkan soalan-soalan kepada Yang Berhormat saya bersama Datuk Mufti untuk diberi penjelasan dan pencerahan kepada semua. Mudah-mudahan kita dapat melalui tahun ini Aidil Adha dan ibadah korban dengan sebaik yang sempurna dan sempurna yang mungkin. Baik, saya nak terus ajukan kepada Datuk daripada soalan penonton kita ini. Soalan tentang seterusnya tentang satu perkara yang kita sebut syarat-syarat untuk haiwan yang hendak dikorbankan mestilah bebas daripada segala kecacatan pada fizikalnya. Yang ini kita biasa dengarlah kan. Cuma persoalannya, apakah bentuk kecacatan yang boleh menghalang binatang tersebut, lembu ke, kambing ke, unta tadi ke, sebagai binatang yang boleh dikorbankan? Apakah bentuk kecacatannya? Dan soalan kedua, diletakkan di bawah itu, kalau sekiranya lembu tu okey je, ngam-ngam je, semalam okey, hari ni, pagi ni nak dikorbankan, tiba-tiba aksiden, ada pula kereta lalu dan terlanggar lembu tu, patah pula kaki. Adakah itu juga termasuk dalam kecacatan dan lembu tadi tak boleh dikorbankan? Minta pencerahan daripada Yang Berhormat Datuk. Terima kasih. Memang salah satu daripada syarat korban ialah haiwan itu selamat daripada kecacatan, selamat daripada aib, selamat daripada apa-apa juga kecacatan yang boleh mengurangkan daging. Di antaranya ialah berkudis, lembu, kerbau, unta, kambing, biri, kibas, berkudis. Dan kudis ini dia boleh mengurangkan daging walaupun nampaknya sedikit saja. Dan satu lagi, yang berkudis ini dia akan mengurangkan harga dia, nilai dia. Jadi berkudis. Yang apa-apa sajalah, katalah ekor terpotong. Orang kata rabit telinga sikit tak apa. Tapi sampai habis telinga itu tidak ada. Kalau lahir-lahir dia ni sudah tidak ada tanduk, tak apa. Tetapi kalau dia besar dah, baru tanduk dia hilang, itu pun dianggap cacat. Maknanya dalam bab korban ini, dia jaga sungguh-sungguh supaya cari yang haiwan yang terbaik. Jadi kalau ekor terputus, yang memang cacat lah. Orang kata kalau kaki kecok, ya, itu cacat tu. Walaupun tak kurang belah mana dagingnya, tapi bila cacat itu tak mencukupi, tak memadai untuk dijadikan korban, daging korban. Misalnya berbanding yang bunting dengan tidak yang bunting. Lembu betina ataupun kambing betina.
boleh kambing betina dijadikan korban, tetapi kalau dia sudah bunting, tu daging dia akan berkurangan. Oleh kerana itu yang bunting dikira cacat. Walaupun yang betina boleh dijadikan korban, tapi kalau sudah bunting dia dikira cacat. Tetapi walaupun cacat, sekiranya seseorang itu bernazar dengan kambing itu, tiba-tiba dapati kambing itu bunting, maka wajib disembelih yang itu. Maknanya di sini ada sedikit huraian lah. Tidak semata-mata bila bunting, cacat dan tak boleh dijadikan korban. Boleh dijadikan korban sekiranya dia bernazar. Inilah kambing yang dia nak korban, tiba-tiba dia bunting. Maka walaupun bunting, boleh. Gila ni, lembu gila, tak boleh. Macam mana nak tahu gila? Dia duduk pusing-pusing situ je. Macam yang cacat kaki. Kalau berlomba pergi nak makan rumput, orang lembu-lembu lain dah sampai, dia belum sampai. Itu cacat. Buta kedua-dua belah mata, itu cacat. Ya. Kalau sebelah pun dikira cacat. Hilang penglihatan. Kecuali dia masih nampak rumput tapi lemah penglihatan dia, itu dimaafkan. Maknanya itulah sebab kita kata bila nak jadikan haiwan korban ini perlu mendapat sijil kelulusan daripada veterina, kerana veterina ini akan menyatakan bahawa haiwan ini adalah sihat, haiwan ini tidak sakit. Jadi kalau telinga terpotong, maka itu dikira cacat. Lidah terpotong dikira cacat. Ekor terpotong dikira cacat. Tetapi ada satu yang dilakukan oleh penternak-penternak, iaitu perbuatan kembiri. Kembiri ini maknanya dia mengecilkan ataupun dia itu kepada buah buah apa dia panggil, buah zakat kambing itu, maka itu adalah dibolehkan, kerana dia bila orang Kelantan kata kasih, kembiri ini ialah kasih. Kasih ini daging dia semakin banyak, kerana itu boleh. Tiada tanduk yang bila lahir itu tiada tanduk, maka itu adalah dimaafkan, dibolehkan. Persoalan yang kedua, apabila lembu itu sehat, lembu itu dalam keadaan baik. Kalau tadi soalan tu kena langgar kereta patah kaki, ini dah nak sembelih. Nak sembelih masa direbahkan itu jatuh kuat, patah kaki, maka sudah tidak layak untuk dijadikan korban. Kena cari yang lain ganti. Ya, bila dipegang-pegang berkah kaki patah, maka dia dah tak boleh. Itu ya. Maknanya pendek kata syarak menjaga begitu sekali haiwan yang nak dijadikan korban ini, nak yang sehat, yang gemuk, yang kelihatannya adalah tanda kita adalah benar-benar nak korban, bukan cari yang kurus-kurus. Ya, kalau kurus harga pun murah, tapi bila nak korban ini kita kena cari yang gemuk, yang sehat. Itulah rahsia kenapa perlu mendapat sijil kesihatan daripada pihak Jabatan Veterina. Ya. Alhamdulillah, begitu tadi tuan-tuan dengar tak? Maknanya kalau kita sendiri nak ambil korban, nak ambil bahagian,
Jangan cari yang kurus-kurus. Itu dah nanti kurus pula pahala kita. Tapi cari betul-betul yang ada daging dan kita boleh bagi manfaat besar kepada orang lain. Baik, terima kasih Datuk atas pencerahan itu. Saya nak teruskan pada soalan yang seterusnya. Kita dengarkan bersama. Yang ini juga daripada penonton Kelate TV kita. Assalamualaikum Datuk Mufti. Apakah status lembu yang ditentukan untuk buat korban? Awal-awal lagi dia dah sebut lembu ni sebagai korban. Contohnya dia sebut, ini lembu kurban saya. Jadi apa statusnya Datuk? Mohon pencerahan. Terima kasih. Soalan ini sudah pun dikemukakan pada minggu lepas. Saya telah menghuraikan bahawa bahasa Melayu kita ini dan kelaziman adat yang berlaku dalam masyarakat Melayu tidak sama dengan apa yang berlaku kepada masyarakat Arab. Masyarakat Arab dia menggunakan perkataan ja'ala, maknanya ja'altu hadhihi, ku jadikan kambing ini adalah untuk korban, maka dia sudah jadi nazar, maka wajib disembelih. Tetapi dalam masyarakat Melayu, dia tidak menunjukkan kepada lazimnya menjadi wajib. Kelazimannya menjadi wajib. Memang pun dia bawa lembu tu, dia tarik lembu tu, lembu apa tu pada. Ini adalah untuk korban. Maka bukan makna ja'ala di situ. Ini nak buat korban ni. Itu dia merupakan perkhabaran. Dia kalau kita belajar struktur bahasa Arab, ada struktur yang dinamakan insya'iyah dan ada struktur bernama khabariyah. Perkhabaran. Misalnya Nabi kata, seseorang itu menikahi perempuan, pilih yang cantik, pilih yang berharta, pilih yang keturunan baik, pilih yang beragama. Itu namanya perkhabaran. Bukan Tuhan suruh pilih yang cantik, Nabi suruh pilih yang cantik, bukan tu. Itu perkhabaran. Maknanya orang ini memilih nak jadi isteri, ada yang pilih kerana cantik, ada pilih kerana harta, ada pilih kerana keturunan, ada pilih kerana penghayatan agama. Tetapi insya'iyahnya Rasulullah menyebut fazfar bizati din. Itu sudah jadi insya'iyah. Pilihlah yang ada ciri-ciri penghayatan agama. Jadi ini pun sama. Bila dalam hal korban ini, kalau dia ayat yang insya'iyah, itu dah jadi nazar. Wajib sembelih yang itu. Tetapi orang Melayu tak tahu insya'iyah khabariyah ni. Dan dalam gambaran kita jelas bahawa Melayu kecek ni dia mengkhabarkan bahawa ini lembu nak buat korban ni. Beli baru ni nak buat korban ni. Tapi bukan berniat nazar ataupun berniat ta'yin. Jadi dalam kitab-kitab fiqh menyebut, kalau niat nazar, kalau niat ta'yin, baru jadi wajib. Nazar wajib, ta'yin wajib. Tapi kalau hanya mengkhabarkan bahawa ini adalah lembu yang nak dijadikan korban, maka dia tidak jadi wajib. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan mendapat manfaat, ilmu dan juga tuan-tuan kena ingat betul-betul lah. Kalau lupa pun boleh buka sekali lagi nanti dekat Facebook kita ni dan kita boleh ulang balik dan tanya balik kepada ustaz-ustaz dan ustazah kita sekiranya kita masih lagi benda tu belum kita faham betul-betul. Soalan seterusnya yang diajukan kepada Datuk iaitu ada dua nampaknya soalan di sini. Seorang ni bertanya, bolehkah kita kalau kita sedekahkan sejumlah wang sebagai ganti korban? Contohnya sekarang ni satu bahagian RM600 atau RM700. Boleh tak kita hanya sedekahkan sejumlah wang itu sebagai ganti kepada korban? Dan yang kedua soalannya, boleh tak kalau kita bagi pula kulit korban itu tadi, ataupun kita sebut belulang tak? Di Kelantan ni sebut belulai, belulai lembu, kepada tukang sembelih ataupun kepada tukang korban lembu itu tadi. Ada dua soalan kepada Datuk. Silakan Datuk. Yang pertama tadi apa? Yang pertama, boleh tak kita sedekah sejumlah wang sebagai ganti korban?
Jawapannya wang tidak boleh mengambil alih atau ganti korban sebab kena haiwan, ya. Tidak seperti zakat fitrah. Zakat fitrah asalnya beras atau makanan yang mengenyangkan, boleh diganti dengan nilai wang. Tetapi daging haiwan korban ini tak boleh diganti dengan nilai wang. Dia kena berlakukan sembelihan terhadap haiwan, baru namanya korban haiwan. Jadi kalau bagi wang itu dia jadi sedekah biasalah, bukan jadi korban. Yang keduanya ialah kulit lembu ataupun kerbau ataupun kambing boleh tak dijadikan upah kepada para penyembelih? Jawapannya adalah tidak sah ataupun dilaranglah untuk mengupah dengan haiwan korban itu, daging ke, belulang ke. Ini upah kepada tukang jembelih. Jadi upah boleh dilakukan dengan transaksi ataupun masa nak akad itu, saya nak upah awak seekor kambing RM100. Dengan wang lah RM100. Bukan dengan daging, bukan dengan kulit. Ada transaksi awal-awal lagi. Upah awak RM100 untuk seekor ataupun RM300 untuk seekor lembu. Upah. Jadi dengan duit lah. Bukan kulit. Dan kulit ini tidak boleh dijual. Tapi boleh disedekahkan. Maknanya kalaulah semua yang mengambil bahagian 7 bahagian itu boleh sedekahkan kulit lembu itu atau kerbau itu ataupun kambing itu kepada tukang jembelih, iaitu sedekah, bukan upah. Lain, upah lain, sedekah lain. Sedekah boleh, tapi upah ini sebagai upah. Ujrah dalam bahasa ujrah. Jadi ujrah lain, sedekah lain. Oleh kerana itu kena hati-hatilah. Dan belulang-belulang ini boleh dijual sekiranya sudah disedekahkan. Katalah kita dah sedekah kepada tukang jembelih. Tukang jembelih itu bolehlah jual. Yang tak boleh jualnya ialah mereka yang terlibat dalam bersyarikat korban itu. Daging korban tidak boleh dijual. Termasuklah belulangnya, termasuklah tulangnya, apalah. Asalkan dia itu adalah yang terlibat dengan korban, tak boleh dijual. Tapi apabila sudah diserahkan kepada seorang atas nama sedekah, dia sudah jadi milik dia. Maka milik seseorang itu dia bebaslah, dia nak jual pun boleh. Ya. Alhamdulillah, sekali lagi kita dapat pencerahan daripada Sahibul Samaha, Datuk. Soalan seterusnya, kita masih ada lagi masa, tuan-tuan dan puan-puan semua. Saya nak bacakan soalan seterusnya, dan pada pandangan saya ini adalah orang yang mengikuti slot ini pada minggu lepas, bicara mufti. Beliau bertanyakan sebegini, ada satu dulu premis yang disebutnya, iaitu dalam mazhab Syafi'i atau pandangan ulama mazhab Syafi'i, daging korban ini hendaklah dibagikan pada 3 bahagian. 1/3 untuk dimakan oleh pihak yang berkorban dan ahli keluarganya, 1/3 lagi untuk disedekahkan kepada fakir dan miskin, manakala 1/3 lagi baki untuk dihadiahkan pada sahabat handai termasuk orang kaya atau jiran tetangga. Cuma pada pertemuan minggu lepas, kata beliau, Datuk ada mengulas berkaitan perkara 1/3 ini ataupun bahagian-bahagian ini, dan apa yang dimaklumkan oleh Yang Berhormat Sahibul Samaha Datuk, maksud 1/3 yang perlu disedekahkan kepada fakir dan miskin pada minggu lepas disebut hanya cukup sekadar 1 kilogram, itu saja pun sudah mencukupi. Cuma persoalannya, andai kata daging korban yang diperolehi daripada satu bahagian korban adalah sekitar 20 kilogram, adakah memadai kita sampaikan ataupun kita sedekahkan 1 kilogram sahaja, ataupun boleh tak kalau kita sedekahkan itu kepada fakir dan miskin dalam keadaan mentah yang belum dimasak,
Berbanding bakinya kita ajak orang lain makan dalam bentuk kita buat jamuan kenduri. Begitu Datuk soalannya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Barangkali perlu kepada pencerahan. Sebenarnya dalam mazhab Syafi'i ada menyebut bahawa daging-daging korban ini perlu dibagi kepada 3 bahagian. Ya, 3 bahagian. Katalah kita ambil contoh lain. Imam Syafi'i menggunakan masa beliau di waktu malam 3 bahagian. Bahagian pertama, bahagian kedua dan bahagian ketiga. 3 bahagian. Bahagian pertama, dia mengisi bahagian pertama malamnya adalah quality time dengan keluarga. Yang kedua, digunakan untuk berehat, tidur. Yang ketiga, di penghujung malam adalah untuk berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sembahyang tahajud, sembahyang witir dan sebagainya. Jadi kalau kita pecah pada 3, daripada malam sampai ke subuh, katalah 12 jam. Kalau kira bagi 3, 4 jam untuk bermesra dengan keluarga, 4 jam untuk tidur dan 4 jam untuk tahajud. Tetapi apa kata kalau Imam Syafi'i gunakan 1 jam saja untuk bermesra dengan keluarga, kemudian dia tidurnya 5 jam. Sepatutnya 4 jam. Dan dia bertahajud. Ya. Jadi itu namanya pembahagian kepada 3 bahagian. Ini pun sama. Kalau dia sudah bagi sekilo ke setengah kilo ke, ataupun besar tapak tangan saja kepada fakir miskin, dia sudah yakfi, memadai. Bukan bermakna kalau 60 kilo, 20 kilo kepada fakir miskin, 20 kilo kepada diri sendiri. Kalau dia tak mahu ambil langsung bahagian dia, tak ada masalah. Ya, itu kita sama-sama kena faham bahawa pembahagian tu bukan kalau 60 20 tetapi pembahagian tu kepada 3. Makna peruntukan daging itu kena wajib beri kepada fakir miskin. Walaupun sedikit. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab fiqh, dia kata walau qalilan. Walaupun sedikit. Jadi kalau dah beri sedikit, sudah memenuhi kehendak sebahagian kepada orang fakir miskin. Bahkan kalau nak beri banyak kepada fakir miskin, tak mau bagi kepada orang kaya pun boleh. Seolah-olah tak ada 3 pembahagian. Ya. Ataupun kita nak makan 2/3. 1/3 lagi tu bagi kepada orang miskin, boleh. Tidak semestinya. Cuma perlu ada pembahagian kepada 3 bahagian. Tapi dari segi kuantiti itu boleh lebih kurang. Ya. Baik, Alhamdulillah. Begitulah tadi tentang pembahagian. Tuan-tuan, ambillah perhatian dan kita boleh agihkan daging korban itu nanti supaya tanpa ada perselisihan. Jangan baloh lah. InsyaAllah. Soalan seterusnya, Datuk, iaitu apakah hukum kita mengagihkan daging korban kepada non-Muslim, orang bukan Islam? Dan soalan berikutan lanjutannya ialah, andai kata dia buat kenduri dengan menggunakan daging korban itu, adakah boleh dihidangkan juga daging kepada non-Muslim? Mohon pencerahan, Datuk. Ini pun perlu kepada pencerahan lanjut. Pertama, kita kena lihat daging korban yang dinazarkan. Maka sepakat ulama mengatakan haram memberi makan kepada non-Muslim kalau daging korban yang dinazarkan. Tetapi kalau daging korban yang tidak dinazarkan, korban biasa, ada berbelah bagi ataupun ada 2 pandangan. Satu mengatakan tidak boleh diberi kepada non-Muslim. Dan ada satu lagi kata boleh beri non-Muslim yang zimmi. Maknanya yang duduk tak setia kepada pemerintahan Islam, tak mau lawan, tak mau itu boleh.
Ada pendapat yang mengatakan boleh diberi daging korban ni kepada non-Muslim yang memang zimmi, maknanya yang taat setia kepada pemerintahan Islam. Tak ada cita-cita untuk mengguling pemerintahan Islam. Tak ada. Nak duduk aman damai, menumpang hidup di bawah pemerintahan Islam. Yang ini boleh dibagi. Itu ada satu pendapat. Tapi satu pendapat lagi, walaupun zimmi, tak boleh diberi. Sebab orang kafir, orang kafir, orang bukan Islam ini adalah bukan ahli ibadah. Korban ini adalah ahli ibadah. Apa ni, korban itu adalah ibadah. Jadi ahli ibadah saja yang layak menerima ibadah daging korban itu. Sebab itu dia tak benarkan bagi. Begitu juga kalau kita dalam keadaan negara kita misalnya, kita nak jemput orang non-Muslim makan, kita sediakan daging yang lain lah. Kita masak dua lah. Satu untuk non-Muslim, daging yang bukan korban, dan satu lagi daging korban. Kita ambil pendapat yang mengatakan orang bukan Islam ini bukan ahli ibadah, maka dia tak layak menerima daging ibadah ini. Ya, masalah lain kalau kita jemput rakan-rakan kita daripada non-Muslim, kalau buat kuzi dua-dua, ya, kalau buat kormak dua-dua, kalau rendang dua-dua, tapi satu daging yang kita beli biasa. Yang pentingnya dia datang untuk sama-sama meraihkan hari raya kita, tapi daging korban kita tak bagi kepada mereka. Alhamdulillah, saudara penonton sekalian, saya pula yang rasa terliur bila Datuk sebut kuzi tadi. Boleh jadi kuzi kambing kali ni kita akan sediakan bulan Hari Raya Aidil Adha. Baik, nampaknya saudara penonton dan sahabat-sahabat para pencinta ilmu sekalian, kita pun sedar tak sedar telah pun sampai ke penghujungnya. Dan saya ingat satu lagi soalan yang terakhir untuk petang ini, untuk siri kali ini, siri 2, untuk kita ajukan kepada Yang Berhormat saya bersama Datuk Mufti, iaitu soalan daripada penonton kita. Assalamualaikum Datuk, saya nak tanya, adakah doa yang terbaik untuk orang yang ingin berkorban yang dikhususkan? Adakah di sana doa-doa yang terbaik untuk orang yang nak berkorban? Macam mana nak didoakan itu? Dan saya minta pencerahan daripada Datuk, dan mungkin ini juga sekali dengan kesimpulan untuk siri kali ini. Silakan Datuk. Terima kasih Al-Fadhil, moderator Ustaz Amir. Ini barangkali dia termasuk dalam perkara-perkara sunat untuk kita lakukan semasa kita melakukan sembelihan. Ya, kalau boleh saya sebut, perkara-perkara sunat untuk kita lakukan, salah satunya sunat sembelih di rumah kita sendiri supaya dapat dilihat oleh kaum keluarga. Itu sunat. Tapi sekarang kita pergi ke tempat yang siapa yang menganjurkan korban itu. Kemudian kita sembelih pada siang hari walaupun malam sah. Tetapi bila sembelih waktu malam ni hukumnya makruh. Kemudian kita kalau masa nak letakkan pisau itu, kita baca bismillah, bacaan bismillah, tetapi yang afdalnya lengkapkan bismillahirrahmanirrahim, lengkapkan. Kemudian kita selawat ke atas Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian kita takbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan ini pertanyaan tadilah, doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdoa, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Saya ulang, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Itu doanya. Sudah pun sampai ke penghujungnya tuan-tuan,
Dan alhamdulillah sekali lagi kita ucapkan kesyukuran kita setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan peluang dan ruang kepada kita untuk kita sama-sama jayakan bicara mufti pada hari ini untuk fiqh ibadah korban siri yang kedua, dan sekalung penghargaan yang tertinggi kepada Yang Berhormat Sahibul Samahah Datuk Haji Muhammad Syukri bin Muhammad, Mufti Kerajaan Negeri Kelantan, atas kesudian untuk menjawab ataupun menyantuni soal jawab pada petang ini. Dan tidak lupa saya ucapkan kepada para penonton sekalian yang setia bersama kami mungkin daripada minggu lepas lagi sehingga siri ini, dan nantinya kita akan tunggu kepada siri yang berikutnya, siri yang ketiga yang akan kita maklumkan nanti kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, para penonton kita yang setia. Tidak lupa juga saya ingin ungkapkan terima kasih ini kepada kru yang terlibat untuk siri yang kedua pada petang ini daripada Jabatan Mufti Negeri Kelantan dan juga Urusdia Penerangan Negeri Kelantan. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita pada kali ini, dan mudah-mudahan kita akan diberi peluang untuk bertemu untuk episod kembara ilmu yang seterusnya dalam siri Bicara Mufti Negeri Kelantan. Allah yubarik fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.